Start minum lah. Assalamualaikum dan selamat datang dengan kita semua. Terima kasih kerana sudi datang. Jadi jemputan itu sebenarnya open lah. Sebenarnya saya selalu melakukan untuk secara terbuka dan percuma lah pada sesiapa yang ada berminat dalam bab penternakan laptop. Jadi lobster Aitawa itu saya terjemahkannya ringkasannya sebagai lat saja. Jadi sebelum tu siapa yang ada pernah menternak, saya tahu abang seorang lah. Yang lain tu mungkin belum pernah menternak kali. Belum baru. Okay, contoh pun lama ingin mencoba, tapi belum pernah lagi datang ke tempat tu lah. Jadi welcome dengan kita semua. Jadi saya merupakan tenaga pengajar dan gabungan daripada Pendiri Jabatan Pertanian Sarawak untuk mengambil alih tugas sebagai tenaga pengajar lah. Biar di section kan ataupun public lah. Jadi bebas kepada kita, nak kepada saya kan, nak kepada Jabatan Pertanian kan, terserah. Tetapi Jabatan Pertanian pun masih under saya gitu lah. Jadi semua rujukan terus kepada saya lah. Okey, jadi saya nak memperkenalkan secara langsung. Kita nak kelakar Sarawak kan? Nak kelakar bahasa Malaysia. Sarawak semua pandai nak, Kecil pandai ha. Okey, bangsa Iban kan? Cina mix. Mereka Cina boleh faham lah kami. Boleh juga. Sarawak. Boleh ha? Okey. Jadi ini tu saya cuma ingin nak ketengahkan tentang bab penternakan. Lat tu adalah ringkasan daripada lobster Aitawa lah. Jadi sebenarnya di sini asal usul lat tu yang kita tahu. Mungkin kita orang pernah dengar ada dekat Semelajau, ada dekat Simpang Bakun, ada di mana-mana. Tetapi originnya bukanlah daripada negeri kita. Asal usul sudah tu masuk dalam tahun 80-an, daripada originnya adalah Australia. Jadi apa yang ada di bumi Sarawak ini tunya originalnya memang daripada satu tempat asal, iaitu Australia. Jadi kita perlu nak remehkan bab ya lah. Lagipun macam ikan-ikan dari hulu nak, ikan empurau, ikan semah, kenanya ada di situ, kenanya ada di Siar, benar sih? Kita perlu terlalu risau dan ambil berat tentangnya. Okey, saya cuma nak ketengahkan rahsia penternakan laptop sehingga kepada yang peringkat yang paling akhir ialah marketing. Jadi kita akan menerus beberapa saluran ataupun penterjemahan penternakan tu hingga kita mengetahui ke persoalan terakhirnya. Tu yang selalu mula orangnya bingung mana sih bang? Minang kelak macam ni jualnya, ada orang beli sih, kita beli balik sih selalu nak persoalan macamnya. Jadi kita akan huraikan atau rungkaikan yang terakhir sekali dalam bab marketing. Jadi untuk permulaan dah saya terjemahkan, saya dah kenalkan di sini asal usul laptop dan macam ni cara untuk kita melakukan aktiviti penternakan sebenarnya. Saya akan kemukakan tentang asas yang sebenarnya. Jadi asas penternak itu ialah air. Jadi punca air merupakan satu punca yang sangat penting dalam bab penternak itu. Jadi air yang boleh langsung digunakan untuk menternak laptop ialah air masin. Okey, jadi mula dikategorikan air masin laptop dah kita tahu lobster air tawar, benar sih? Mungkin air masin pasti ada masalah. Jadi air masin memang boleh langsung digunakan. Walaupun air daripada sumber air sungai, contoh macam sungai Berkenur lah, bergabung dengan air masin. Santannya masin lah, pun boleh digunakan. Asalnya ada kadar garam. Okey, jadi kesesuaian air yang paling bagus ialah air gunung. Keduanya ialah macam air mata air ataupun air sumber alkali daripada bumi yang boleh digunakan untuk yang terbaik. Dan yang ketiga ialah air hujan. Dan keempat sekali yang paling remeh sekali memang menggunakan air pipe. Okey, jadi kita buka bab tentang air gunung dulu. Sekiranya memang kita ada di kawasan yang bergunung ganang, jadi ada sumber air terjun air gunung apa yang memang air gunung merupakan air yang paling bagus sekali. Sebab air gunung memang saya ada apa-apa chemical lah, yang memang direct daripada hujan. Dekayanya akan terhasil mungkin dalam satu lopak air dan yang akan turun. Dan yang merupakan air yang paling sesuai sekali untuk penternakan tu. Sebabnya zero alkali yang merupakan air yang sangat bagus. Sama juga dengan air mata air. Air mata air itu adalah air wapan daripada bumi yang akan keluar daripada air dan mengandungi apa-apa chemical lah. Dan yang keempat ialah air hujan.
air hujan tu tetap ada chemical, tetap ada zincnya, apa yang dah semualah dalam biar nao. Jadi air hujan tu saya cuma galakkan mungkin tak nak pakai air hujan sekalipun air yang sudah ditapung. Contohlah air daripada bumbung rumah terus menuju ke dalam tangki besar. Dan air yang dimendapkan atau dibiarkan sekurang-kurang dalam seminggu lah. Dekat air hujan deras lah artinya. Boleh digunakan. Tapi air terus daripada air pancur terus masuk kolam, memang sih boleh digunakan. Sebab apa? Apabila atap rumah kita tu, seminggu dah ada hujan, panas terik matahari, benar sih? Segala asap kilang naik atas tu, lekat debu, semualah dan kotoran apa yang dah, suddenly hujan turun. Jadi kita mula air pancur tadi terus masuk ke dalam kolam. Air pertama lepas seminggu lebih ada hujan ya, serap dengan segala macam toksik di atasnya, dimbak terus masuk ke dalam kolam, confirm akan mati semua sekali lah. Sama juga ikan, kita orang nak cobalah ikan sekalipun, kecuali ikan yang tahan macam ikan puyuh, ikan toman yang lain lah macam ikan telipia yang mungkin boleh terjejas lah. Jadi digalakkan menggunakan air hujan yang melalui perabung rumah menuju ke dalam kolam, melainkan yang tadi ditapung. Faham tak tuan? Faham. Dan yang terakhir sekali ialah air pipe. Itu yang selalu mula orang stres juga. Kadang-kadang pernah minang ikan mahal-mahal, ikan arowana apa yang dah pakai air pipe terus memang mati kata orang. Benar sih? Benar-benar kali bang. Sangat sensitif Jadi perlu pakai apa nama tadi, anti klorin ke, perlu pakai chemical macam-macam ke, yang selalu mula orang stres. Jadi air pipe merupakan air yang bagus sebenarnya dalam penggunaan penternakan lato. Sebab pertama, klorin yang ada dalam air pipe yang merupakan satu chemical yang boleh membunuh ijis dekat badannya, kuman dekat badan lato tadi. Jadi contohnya buka air pipe terus masuk dalam kolam, terus masuk lat, boleh kasih boleh? Boleh, jawapannya boleh. Sebab air klorin itu apabila kita tadah dalam satu bekas setengah jam, dibiarkan aja. Jadi klorin akan disedut oleh graviti dan yang akan keluar melalui uap air. Jadi setengah jam airnya akan menjadi air natural. Faham sih kita? Klorinnya dicampur kita dalam air sebenarnya. Jadi klorin akan hilang melalui sedutan graviti. Faham? Jadi apabila yang kedua, kami mau pakai jual anti klorin, pakailah, tidak masalah. Tapi anti klorin yang dijual di kedai kita orang perasan sih, siapa yang ada pernah pakai anti klorin? Nya sih, saya dari apa? Tadi seal. Buka terus dapat pakai lah sih. Okey, penjualan anti klorin untuk bagi saya lah. Saya sih mau nama dah kita jangan pakai. Tapi tergantung kepada kemauan individu. Apa campuran dalam tu kita tahu ke? Tidak tahu. Bang beli aja abang pulang. Buka terus dapat pakai. Abang bulat diminum pun ada efek pak sebenarnya. Benar lah. Terus saya cerita directly lah. So penjualan anti klorin di kedai sebenarnya hanya untuk memanfaatkan duit masing-masing, perniagaan masing-masing. Gas ringgit pun ada pak, dah sih. Cuba kita, dia si bersih, kita isi air pipe. Jual lah tempat saya contoh lah. Saya center now. Saya jual, saya simpan air pipe. Kau masih tahu, dah sih. Jadi nak dikategorikan anti klorinnya si terlalu suitable untuk tu lah sebenarnya. Dan apabila kita beli anti klorin di pasar, ada sih sudah ada. Ini sukatan dia. Ada sih Cina gagom ada. Macam ini ada. Just beli bawa balik dan pakai. Dan pandai-pandai kita pun agak-agak tuang semua. Si mati ikan. Kenapa si mati? Ya kita sih tahu apa rahsia di sebalik anti klorin. Ada soalan apa? Ada soalan kita boleh terus aju so, kita mula speech tu tadi sangat ringkas lah. Okey, air pipe merupakan air yang terbaik. Jadi cara penggunaan anti klorin boleh digunakan. Dan kedua macam ni cara kita untuk prevent klorin yang ada di dalam air adalah menggunakan daun pokok ketapang. Kita pernah dengar kan? Siapa yang si tahu pokok ketapang? Si tahu. Si tahu. Dekat kedai RM2 lah. Sebelah aja. Kedai RM2 Ada pokok rendang. Daunnya besar. Kita gunakan dan daun yang gugur di tanah saja lah. Daun yang sudah kering. Abang kita tahu pokok ketapang tahu kan? Jadi daunnya yang perlu digunakan. Abang tahu pokok ketapang? Tahu. Okey, daun yang mati merupakan satu elemen yang boleh membunuh klorin secara drastik. Jadi Waimah kita takut kalau minang macam ni tu. Saya dah idea lain. Okey, cari daun pokok ketapang tapi cari daun yang dah gugur di bumi lah, yang sudah kering berwarna coklat. Masukkan ke dalam bekas kita, jangan kita rasa khawatir dalam masa 24 jam air akan berubah menjadi kemerah-merahan.
Jadi jangan risau, tukar air merah berubah, jangan. Jadi ini merupakan suplemen air sebenarnya, yang akan naturalizekan air kita secara otomatik. Jadi ia merupakan cara tradisional yang saya ajar lah. Saya jarang menggunakan chemical untuk simau. Jadi saya simau kalau macam kita nak si tahu tentang sini nak beli chemical tu macam ni nak maki, ujung-ujung kita stres. Saya ajar melalui sistem tradisional. Pertama ialah daun pokok ketapang. Kedua kita boleh menggunakan daun pisang yang dah reput tua, warna coklat juga. Itu senang lah. Sekali daun pisang lah. Daun pisang sekali yang dah mati ya. Yang ketiga daun pokok petik. Ataupun bang yang dah mati ya, yang dah di warna coklat ya. Daun kering. Tapi di antara 3 daun yang saya galakkan untuk nombor 1-nya ialah daun pokok ketapang. Mesti ada unsur daun 2 IG tok yang lebih hebat dari pokok ketapang. Jadi daun pokok ketapang tu walaupun kita rendam dalam air sampai habis dimakannya pun tidak masalah. Kita boleh tindih dengan batu lah, timpa dengan batu. Biarnya dalam kolam ya sampai sedap yang makan habis. Bapak banyak daun ya, Bang? Depend dengan kita pun. Besar. Contohnya sebesar, sebesar TV tu lah. Contoh 5 helai cukup lah. Mungkin kita nyimpan penuh-penuh pun boleh, tapi saya ada binding juga. Mana? Jadi air mungkin kemerahan kita telah bingung nangga kebanyakan bila mana sih. Okey. Jadi kita boleh gunakan mengikut nisbah yang kita rasa memadai lah. Jadi daun pokok tu tadi ketapang apabila dah berendam dalam air ditindih dengan batu, yang akan dimakan oleh datuk sekali. Jadi yang merupakan makanan suplemen juga kepada si datuk. Jangan heran tanggai habis dimakan, mabuklah udah bersih. Datuk boleh makan semua jenis tanaman atau daun-daun. Okey, bab tentang air ada soalan sih. Jelas sih bab air tadi. Jelas Jadi bab yang kedua ialah suplemen untuk air, faham Okey. Jadi saya terlalu memasak. Sebab saya gunakan masa itu sangat singkat. Bukan apa, apabila kita mula talk lebih daripada 2 jam, 4 jam, 6 jam memang kita wangkan konten loya. Ngantuk, ada orang nak tidur lah, confirm. Jadi saya short form, saya ambil mana yang sangat penting, saya huraikan. Mungkin kita si faham, memang boleh anytime WhatsApp ataupun datang ke center bila-bila masa. Boleh. Tapi kena mula appointment dulu. Jadi yang seterusnya saya nak buka topik tentang di manakah penternakan itu boleh dilakukan. Ini ada 2 kategori. Kategori pertama ialah indoor, kedua ialah outdoor. Okey, indoor tu kita boleh ambil sampel macam ni, saya mula dalam bilik ataupun dalam rumah saya tu lah. Jadi kita boleh menggunakan apa-apa sistem sekalipun. Canvas, akuarium, basin, simen, kolam simen pun boleh untuk kategori outdoor lah. Okey, apa-apa bekas pun boleh kita gunakan di dalam rumah. Jadi indoor tu bukannya kategori dalam rumah macam tu, gila faham? Asalnya kena masih di bawah kawasan bumbung. Waimah kita mula di parking kereta, saya kategorikan masih indoor. Sebab 2-3 jam kena matahari, tidak masalah. Tapi petangnya sejam. Jangannya sehari-hari kena panas, ya bukan kategori indoor. Ya tetap kategori outdoor. Faham sih? Asalnya masih kena bumbung dan tidak kena matahari one whole day, ya saya kategorikannya masih indoor. Faham bang? Okey. Jadi bekas-bekas peternakan tu bebas. Suka hati kita. Yang penting kita faham sistem airnya, kita akan buka topik tu lah. Dan outdoor di luar kawasan, memang open space. Yang kategori outdoor. Bila kategori outdoor tu memang satu hari, mungkin kita mula kolam tempat terbuka, memang sehari kena matahari dah. Ya berhujan, berangin, beribut, bermatahari semua kena. Tapi outdoor kita boleh gunakan sistem berbumbung atau kita mula macam kelambu. Biasa mungkin kita pergi ke pertanian Kebulo, saya ada mula lawatan susulan di jawatan Kebulo, kita boleh menggunakan netting hitam ya. Faham sih? At least 1 kaki ketinggian daripada paras kepala kita pacak tiang, beli netting, nan tutup atas, tutup bahagian tepi, olah macam kelambu, ada 1 pintu masuk saja. Faham sih? Jadi kita istilahnya tadi molah kelambu dan menternak latuk di dalam kolam, di dalam kelambu. Tapi kena pula 1 pintu untuk kita keluar masuk lah. Jadi tujuannya tadi pertama untuk tidak di direct matahari. Jadi kita kena beli nyapu netting untuk sekurang-kurangnya 100% pun
pantulan kepanasan. Dia memang ada jualan 100% pun lah, no? Macam tinted jualan. Tok terbaik untuk di atas lah. Jadi apabila dikategorikan peternakan terbuka di outdoor macam nun, selalu orang bertanya, menujan macam ni? Boleh? Tidak ada masalah. Air hujan boleh direct masuk ke dalam kolam tu. Kalau kita nangga kolam yang ada di luar lah, kita ada molah blower. Kolam nak? Okey. Jadi kita ada molah blower di situ. Jadi contoh kita molah kolam di situ, kita kena molah blower. Jika air masuk, air hujannya akan tumpah secara otomatik. Jadi air itu akan berada di tahap yang sama, kekal. Faham kita? Oh? Jadi kita si risau kolam tumpahkan, apakah? Cuma yang perlu kita risaukan ialah tentang connection ataupun wiring. Jadi kita ada electrical setelah mana perlu bantuannya boleh mula. Okey, yang tidak paling penting kan ialah sambungan elektrik untuk pump ya tadi. Jadi kita kena very safety lah. Untuk kita boleh fikirkan sendirilah. Join apa nama tadi current menuju ke kolam untuk memasang pump kolamnya. Okey, setakat tu ada soalan outdoor dengan indoor. Pakai kem biasa. Boleh? Boleh. Pun sengaja bang nak masang atap zinc kan pada boleh. Saya ada masalah lebih bagus lagi. Atau yang saya tunjuk aja ialah yang sangat ringkas sekali. Dan agak murah lah bajet kita. Mungkin tak sengaja, olah rumah sekali kaca-kaca lah atap boleh, bagus lagi, selamat. Jadi walaupunnya tadi si kena hujan apa indah, kena matahari sikit, boleh. Jadi kita kategorinya tadi indoor dengan outdoor, si ada banyak perbezaan. Faham? Okey, jelas indoor dengan outdoor. Okey, menjelas saya teruskan. Okey, seterusnya ialah tentang bab makanan. Untuk saya mau tanya dengan abang dulu. Nah, sebabnya ada minat apa makanan yang kita beri? Okey lagi. Pellet. Okey. Jadi available makanan untuk lab tu sebenarnya banyak jenis makanan. Saya nak kategorikan pertama ialah buah-buahan. Sayur-sayuran. Okey. Jadi kategori buah-buahan dan sayur-sayuran itu terkecuali buah yang berunsur masam, masin, bergetah, berair. Semua sumber tu tolong jangan beri makan banyak buah masam. Apa buah masam? Basam. Buah asam, kedondong, mangga, pelam, kuini, jangan bagilah. Sebab kita beri makan dia si mati. Dia si mati ya. Cuma badannya si mau membesar dengan sempurna sebabnya disebabkan oleh ICD kemasaman tadi. Terbantu. Kawinnya dengan bininya, beranak pun anaknya pun aman. Kontor-kontor lah si sempurna disebabkan oleh ICD. Jadi kita buang ngajak beli makanan buah-buahan yang masam. Jadi buah-buahan masin memang si ada lah. Tapi lobak masin masih ada. Ataupun sengaja dan coba, kali aku bakar makasih boleh coba. Coba, mati. Kalau mati udangku, mahal. Saya dah apa, saya tahu. Boleh ambil dan saya nangga sekali je pun saya tahu apa puncak kematiannya. Okey, buah-buah masin ataupun benda-benda masin dilarang. Sebab air pun dah boleh makan masin. Jadi yang seterusnya buah-buah yang bergetah tu kita orang perempuan tahulah. Buah apa yang bergetah gila? Buah nangka lagi. Cepedah. Mengganggu dah bergetah. Tikam dalam air habislah hancurlah air nasi. Jadi si perlulah nak buat eksperimen banyak gila lah. Mana yang si boleh janganlah. No? Okey. Dan buah yang berair. Semangka, apalagi rambutan. Apalagi jambu air. Kita potong tikam dalam air pun yang timbul kadang-kadang. Walaupun yang tenggelam sekalipun dimakan oleh laktoknya adalah air. Nya si benda objek yang keras yang boleh masuk ke dalam abdomennya. Jadi benda-benda berair pun si perlu. Kita tikam sengaja motor air je sebenarnya. Okey, jadi buah-buahan yang saya galakkan yang terbaik ialah seperti ubi kayu. Banyak kan? Karibang. Karibang tu macam-macam warna ada purple, ada orange, Okey. Apalagi tadi potato, karibang. Kentang. Kentang, benar kentang. Apa lagi? Jagung. Buat Ima jagung dalam tin boleh. Jagung yang kita tanam boleh. Yang dibeli buat ikan-ikan kan? Boleh, tapi masakkan dulu lah. Boleh kita makan jagung yang dibeli ya, ditanam ya, tapi kita sih masak. Potong, cuci, gosek-gosek,
tikam dalam air. Apabila habis makan, bersih kacau air. Jagung dalam plastik kan? Ya boleh je. Boleh tak? Asal jagung. Jadi jagung yang ditanam saya galakkan direbus dulu, dimasak. Mungkin kita masak memangnya pun cairan yang akan cepat mengotorkan air, yang berubah langsung. Sama dengan ubi kayu. So biasa galakkan bila ambil ubi kayu. Tapi mungkin kita sistematik, pandai kontrolnya boleh. Sebab habisnya makan putih air. Jadi kita dah bingung lah. Okey. Jadi yang terbaik bagi saya memang ubi kentang. Itoklah makanan yang paling murah bagi saya. Dan juga tadi sip mengotorkan air. Caranya buang kulit, potong kecil-kecil besar ujung jari macam tu. Lepas cuci dengan bersih. Contoh kita minang 50 ekor lah. 50 ekor lah, anggaran segenggam lah. Ataupun seketul buat ubi kentang besar macam tu, cukup untuk makan 50 ekor. Cukup, buang kulit, potong kecil-kecil, cuci, beri makan. Okey? Jadi jagung yang untuk makanan ayam pun boleh beri makan. Dia sangat murah. Sekilo RM1 lebih lah. Salah RM1.60 jagung makanan ayam. Yes, jagung kering ya. Tapi pilih yang saiz besar lah. Yang banyak saiz tu. Ada saiz kecil, saiz besar. Tapi bagus tak pilih saiz besar. Kayak dulu. Bosnya buang debu, buang yang halus sampai dah semua. Lekaya ambil segenggam macam tu cukup untuk makan 50 ekor. Masukkan dalam bekas. Rendam dengan air, cuci, bilas. Mana yang timbul buang, yang hampasnya. Kita ambil yang tenggelam aja. Cuci kenalah bilas berkali-kali. Ambil yang tenggelam. Faham sih? Jadi yang tenggelam ya kita boleh beri makan untuk sesuatu. Supaya dia pusat. Sebelum. Sebabnya ada apa-apa chemical lagi dalamnya. Sebabnya dah kering. Okey, faham tentang makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sayur tu sebenarnya semua boleh. Apa kata kita tadi sayur sawi, lobak ke, sayur kailan boleh, tapi air cepat kotor. Untuk penggantian sayur-sayuran, saya galakkan kita boleh menanam tanaman air. Kiambang. Apalagi rumpai air. Sikit lagi nak besar apa? Teratai. Boleh. Menang sengaja kita minam lokasi besar. Teratai, kiambang, apa yang nak rumpai air. Lumut air semua boleh masuk. Ya, merupakan gantian kepada pemakanan sayur-sayuran dan makanan yang merupakan plankton untuk membantu suplemen badan sidang membesar dengan sempurna. Ada soalan tak? Ada soalan tanya terus dan saya sempat nak mengulang. Okey, jadi itu merupakan tanaman-tanaman yang boleh ditanam di dalamnya dan di sampingnya tanaman-tanaman itu boleh membantu untuk air yang tadi menghidupkan oksigennya secara semula jadi. Okey, dan seterusnya, tos ada soalan kan? Faham semua? Bang, ada soalan bang? Ada, kita pakai kiambang tak? Kadang perlu dragonfly. Okey, dia tidak masalah, so dia not called underwater. Ya, semua di bahagian atas saja. Sebab itu semua tanaman air ya, subjeknya adalah untuk menghidupkan oksigen dan kedua merupakan makanan sampingan sebagai gantian plankton. Jadi mana-mana yang terbang-terbangnya dengan pada kita tadi predator apa semuanya tidak masalah. Nyamuk bang? Nyamuk ada cara untuk pengendaliannya juga. Okey, faham tentang makanan buah-buahan? Ini aja telur koyo. Telur koyo untuk kita beri makan. Kalau kadang-kadang dekat kiambang ada telur. Okey, one thing saya pada kita, apabila kita pergi nak dapatkan kiambang, contoh daripada pahit lah, contoh daripada kolam apa dah, kita sih boleh terus ambil, terus masuk dalam kolam memang boleh. Kita kena rendam dulu dalam sikit bekas, at least 2-3 hari. Cuci bersih, biarkan semua dijisnya hilang semua. Kalau boleh rendam sedikit, tambah dengan garam. Garam sekiralah, garam haluskah, garam kasar untuk membunuh bakteria. Kita ambil terus dari kolam, contohnya masuk dalam kolamnya, bakteria pun ikut. Jadi macam-macam penyakit bila boleh wujud dalam kolam dalam kita. Jadi ya tekniknya lah. Apa jenis tanaman daripada luar, kita nak masuk directly memang saya sigalakan. Okey bang, soalannya boleh dipaham jawapannya? Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi seterusnya ialah tentang pemakanan protein. Tadi tanaman-tanaman yang apa saja saya anggapnya sebagai vitamin lah, macam kita manusia makan vitamin. Hari-hari kita makan sayur mungkin sihat, benar sih. Jadi kita kena hari-hari pun selang-selia dan makan ikan, makan daging, baru kita sihat, benar sih. Okey, pemakanan protein sudah tahu merupakan seperti isi ikan. Okey, daging,
Semua jenis daging boleh. Cacing. Okey, isi ikan tu, ikan tu datang daripada laut, tengah laut. Masin ni kata kita masin. Apabila dia sampai ke darat, isinya si masin. Faham sih? Kita bilas 2-3 kali pun yang masinnya memang mungkin di bahagian sisiknya apa yang semua. No. Bila dicuci, bila kita motong, buanglah sisiknya, buanglah tulangnya. Kita potong isinya sama macam kita nyirap tadi daun buah ubi kentang sebesar-besar ya. Lekat ya, cuci bersih-bersih dan kita boleh makan. Jadi ikan, semua jenis ikan boleh. Dari sungai, dari tarik, dari longkang, dari kolam, semua boleh. Dari laut pun boleh. Yang penting bersih. Faham? Isinya. Dan yang kedua, daging. Semua jenis daging. Sekiranya daging apa yang kita mau. Itik, ayam, kambing, sapi, yang suka hati. Yang penting, dekat motong, cucilah dengan bersih. Dan diberi makan kepada si dasto dengan mengikut jumlah yang berpatutan. Jangan kalau excited, tidak pada dengan suami, masuk ke ikan, masuknya daging, masuk jagung kata bini. Ujung jadi suka. Maksud laki, ujung. Tinggi makanan dalam ya. Dari jam ke jam, bila makanan yang overdoses, dia akan menyebabkan ayam rosak secara langsung. Mama, disiak lah boleh timbul mati udang aku bertangisan, telefon mata udang kami mati tu macam ni tu apa hal dia? Apa murid makanan banyak kata aja. Air bau. Ialah puncanya. Jadi sebenarnya rahsia peternakan tu sikit je. Air bersih, kontrol bagus. Jaga kualiti air dan jaga pemakanan. Okey, terakhir sekali adalah cacing tanah. Cacing atau bang belakang boleh juga. Yang dijual di kedai dijual di kedai ada belakangnya, paketnya pun boleh digunakan. Dan cacing yang kita gali dia pun boleh kita gunakan. Cacing tanah. Jadi nisbahnya seekor cacing contoh panjang macam tu mungkin 3 ekor lah boleh makan lah. Jadi kalau dalam 50 ekor agak-agak lah kita boleh berinya mungkin dalam 15 ekor cacing ataupun 20 ekor cacingnya habiskan macam ni kan dia tetap akan dimakan satu. Tapi jangan bunuh dulu cacing ya. Untuk sikit saya beri kita sikit panduan lah. Cacing tanah punya dimatikan dulu nya si bergerak. Ketika dalam ya lat pun sedang minat orang mau makan pun si mau. Ya yang boleh menyebabkan bau lantuk atau busuk air tadi. Okey, faham kategori pemakanan high protein. Faham? Jadi yang dikategorikan abang tadi dah biji-biji ringnya semua boleh. Biji-biji ring seperti soya, kacang soya, kacang hijau, kacang dal, apa jenis biji ring sekalipun memang boleh diberi makan. Tetapi boleh kacang kuda pun boleh, kacang tanah pun boleh. Depend dengan kita pun. Contoh kami Minang tu nak, kita Minang. Kita coba kalau beri makan kacang kuda, nasi. Besok coba beri makanan yang berubah-ubah lah. Jadi kita boleh nangga sistem kita pun yang praktikal. Ni lebih suka makan ubi kentang. Jadi kita coba boleh kekalkan ubi kentang. Faham sih? Jadi jangan lupa dengan pemakanan protein tadi. Kalau boleh selang-seli. Hari tu beri dah buah-buahan, mungkin besok kita cuba beri masak isi ikan kan. Lusa lagi mungkin buah-buahan lagi bang. Dekaya tulang lagi coba cacing tanah. So kita boleh mula pemakanan sedatuk berubah-ubah. Jadi high protein untuk sedatuk sekurang-kurangnya dalam seminggu paling jahitlah 3 kali pemakanan protein. Tok yang membuatkan sidak yang tadi itu sehat, membesar dengan sempurna. Ada soalan? Ya, okey. Jadi itulah pemakanan yang menggalakkan pembesaran sidak. Saya ada jual baja, tapi baja pun memang costing lah, Tapi pun hari-hari kita pakai baja si sedar. Sepaket 18 ringgit. Seminggu habis 2 paket. Seminggu habis 2 paket. Jadi kita ngira berapa bajet kita di siang. Yang saya ngajar stop demand kita tadi memang saya ngajar kita untuk low cost. Jadi pemakanan yang terakhir yang betul-betul boleh menjaga keadaan kita. Saya dah cuti seminggu, saya dah di rumah. Dan dua jiran, halo, dua jiran mau beri makan udang. Jiran pun, okey, tapi lah mati. Lama orang sebelah tu. Tak ada diulit. Benar sih? Jadi yang kita menyebabkan orang lain susah dengan permasalahan yang kita ada, benar sih? Jadi macam ni teknikal cara kita untuk prevent benda berlaku. Ada adikku, ada balaku, belum tentu tidak ada masa untuk nyangkung kerja kita yang sangat remeh-temeh. Benar sih? Okey, teknikal pemakanan yang boleh dilakukan apabila kita outstation seminggu atau cuti emergency 2 minggu, kita boleh masukkan anak-anak ikan di dalamnya. Abang pernah dengar sih? Kita pakai gapi. Yes? Ikan Gapi. Ya, ada gengi mana lah?
dia hanya ada yang ada. Ada mana? Okey. Jadi yang formula yang ya, air 6 inci, kenapa air 6 inci paling standard? Rahsianya di situ kita boleh masukkan anak ikan gapi. Untuk tahulah, bang tahu ikan gapi oh. Ada di kedai ikan, tanya aja ikan gapi. Mana kecil? Nya si paling besar ya bang. Diinang tapi nya cepat beranak pinak. Dalam sebulan kita nginang lepas ke dalam kolamnya confirm banyak. Apalagi 2 bulan 3 bulan yang mungkin jadi. Anggapkan kita tadi nginang ikan gapi cukuplah bersama dengan lap. Jadi apa tujuannya? Sebab apabila kita tinggalkan rumah seminggu atau 2 minggu, lap tak boleh menangkap ikan gapi untuk pemakanan sidat. Jadi sidat dah kembali kepada habitat asal sidat. Faham sih? Seminggu kami sudah di rumah, pulang lagi nanya tapi ada ikan gapi. Wah, semua sehat. Lambe-lambe lagi udang. Okey. Jadi ikan gapi boleh disimpan di dalamnya selain daripada ya bila musim kering, musim kemarau, sengaja kita pergi parit-parit senaga dekat parit siang hari lah confirm banyak mulut-mulut ikan. Tu selalu nemu anak ikan parit yang liar. Tapi jangan sengaja cari ikan seluang, ya anak ikan kelit, jangan anak ikan yang boleh membesar nasi boleh. Jadi ikan gapi standard kebesarannya hanyalah 1 inci. Nya saya akan boleh membesar panjang daripada 1 inci. 1 inci tu panjang tu. Lebih kurang panjang tu. Bila yang panjang macam tu pun induknya akan mati. Tapi anaknya akan meneruskan generasi lah. Dan mulut ikan gapi memang kecil. Jadi ikan gapi tidak mampu untuk makan anak-anak lap yang menetas. Faham sih? Jadi itulah kaedah yang paling sesuai. Dan kedua, anak-anak ikan liar parit. Atau memang banyaklah mungkin kita sengaja si malu lah, memang sengaja nangkap. Tapi apabila kita nangkap anak ikan parit ya sama juga kaedahnya, kita kena inang dalam satu bekas terus kurang-kurang dalam masa seminggu. Biarnya berak, buang tai apa indah semua, kotoran semua apa indah, baru kita boleh ambil dan masukkan ke dalam tempat kita inang tadi. Jadinya merupakan pemakanan sampingan yang habitat asal sidat tadi menangkap ataupun hunting untuk makan. Jadi yang terakhir sekali ialah berudu katak. Itu abang sih pernah dengar kan? Okey, berudu katak merupakan pemakanan high protein juga. Semua tu high protein boleh diinang dalamnya. Jadi berudu tu apabila dah besarnya akan jadi katak penanam. Tapi janganlah sengaja nginang dalam rumah, kita nginang berudu katak. Ujung kelihatan bilik tidur ya situ katak, benar sih? Bila kita nginang outdoor, ya saya galakkan. Jadi berudu katak ataupun tidak bukan merupakan mamalia. Maksudnya tidak hunting cannibalize untuknya sebabnya cuma makan tumbuh-tumbuhan air. Dan berudu katak pun mulutnya si besar. Faham? Jadi 3 kategori itu boleh digantikan untuk pemakanan high protein. Kita sedang masa nak beli ikan, nak beli daging, gantikan dengan itu. Faham? Ada soalan tentang itu? Sedang? Okey, jadi paras air 6 inci itu merupakan yang paling sesuai sekali untuk kita tadi nginang silato untuk survive secara random. Mungkin ada soalan, saya teruskan. Okey. Jadi seterusnya saya nak tunjuk dengan kita jantan betina lah tu. Jomlah, rasanya dah boring, jom kita pergi sekejap keluar jom. Kepripo mati. Kita banyak kita. Ya, lori doang semua. Terus pakis. Ya, sebelumnya aja bubuk ya. Untuk kita tangga jantan dan betina karena sedikit kita boleh nampak. Benda sebelah kiri karena ada warna merah. Jadi yang adalah identify yang paling senang kita tangga dengan saya. Oh, warna merah. Tapi sini ada kemaluannya. Dia hanya sedikit terbatas. Jadi kita mau kenal pasti kemaluan untuk senjata. Di belakang kan dia ada roti dan gula. Belakang kaki, antara 2 kaki belakang ada 2 pintu belakang. Jadi kita boleh record. Okey, yang betina secara langsung kita boleh analisa sedikit yang berbeza. Tapi yang betina tu sedikit yang makan penyakit nasi yang datang sekali masuk ke dalam. Faham? Okey, si betina di kaki nombor 3 dari belakang. Yang ada pada mata 1, 2, 3.
Jantan tadi di belakang kan. Oke. Contoh orang peternakan. Jadi kita bagi satu model kolam untuk kita menternakan gabungan jantan betina dalam rumah. Jadi sebulan kita menternak dalam rumah sudah boleh bertelur. Dengan adanya yang saya sebutkan tadi ada batu, ada kayu, ada kayu PVC, kita mau samakan habitat dan nanti hidup dalam sungai. Maksudnya kita di dalam rumah, wujudkan suasana
Musnani Chong. Shakira yang kita kenal. Shakira yang kenal. Apa nama? Jangan buat kita sedap. Musnani oke, ingat aku. Tak jangan pergi traveling ya? Sedap. Tapi ada office kan. Jum ya? Ada. Ada soalan tentang apa yang kita lihat di luar? Macam kayu ya, sini hitam. Kayu ya, sebab apa kayu ya saya maunya tinggi dari paras air? Sebabnya boleh berdekit ke siang. Yang boleh ngambil oksigen. Tempatnya bertinggi. Ya, tempatnya bertinggi lah. Oh, Oksigen itu sebenarnya sebarang kita udara. kenapa dia relax atas? Banyak orang ada beli pam oksigen hayo. Pam oksigen atau orang pakai nginang ikat. Ya, bukan oksigen pumpnya. Pumpnya sebenarnya fungsinya vibration air, getaran air, dan kedua memangnya merupakan arus air je Pak. Yang ada apa-apa fungsi. Oksigen tetap udara. Ikan bertutur di bawah nuna 10 jam. Naik ke atas kejap. Ambil udara, turun 10 jam lagi bawahnya naik. Oksigen adalah udara. Oh. Bermakna return to vibration ya. Kan ke meter lah. Dekat sama fungsi oksigen juga kan. Filter air yang droppingnya, buih yang terhasilnya ya yang merupakan oksigen mantul aja kata orangnya sih perfectly oksigen dalam air. Sebenarnya oksigen dalam air itu kita sih boleh nampak. Sebenarnya saya sih ngajar ppm air reading saya sih banding ngajar kita orang tapi kita confuse. Kedua oksigen air berapa bacaannya ppm air, kayak nyempun pH air, kayak nyempun apa nama tadi amonia. Sebab benda yang terlalu menjitu dalam gila untuk kita study. Tapi mungkin kita ingin benar-benar study, saya boleh terjemahkanlah. Siapa-siapa boleh WhatsApp personal lah. Sebab untuk penjagaan air apa yang mungkin kita boleh beli aja ammonia tester. Pun perlu, saya rasa benda itu terlalu penting lah. Benda-benda itu ada dijual di kedai. That's why saya pandang benda itu andanya lah untuk duit masuk sudah aja sebenarnya. Jadi sebenarnya apabila dari mata kasar kita mungkin kita nangga air itu dah kotor, tapi kita rasa confused. Jadi tukarlah air ya tadi kita nangga air di luar senami Cina. Apabila kita nangga air dah macam atas nyaman nangga, macam kabus-kabus dah ubah. Kita boleh tinggalkan dalam 20%. Okey, 80% itu buang airnya. Jadi masuk balik air yang kita buang tadi. Jadi ini akan bergabung dengan air lama. Jadi nyempun amonia, nyempun ppm, nyempun oksigen air yang boleh kembali kepada asal. Jadi boleh menggunakan tu, merasa kita was-was. Boleh beli dan standby ada di rumah. Jadi itu untuk cek pH air dan itu adalah cek amonia. Amonia itu terhasil dari apa? Ada kita kain. Kedua, gabungan kotoran makanan. Sebab ialah apabila kita minang sudah tu tadi, tolong jangan overdoses makanan. Contohnya kita nak beri biar makanan tu sampai 3 hari. Masih perlulah kita nak gabung makan lagi, ya salah percaya. Bila kita beri makanan cukup untuk sekali pemakanan habis dimakan. Adapun lebih esok hari sikit sudah masalah. No? Jadi pemberian makanan jadwalnya 6 petang, 6 tu ya. Sukati kita nak beri pukul berapa. Mungkin tak rasa pukul 4 petang kita beri. Saya salah. Jadi semestinya kita ngikut schedule tu. Tapi senja. Kena saya cuma beri makan pada waktu malam. Agresifnya udang pada waktu malam. Nah, nasihat. Udangnya aktif malamnya akan keluar malam. Jadi itulah cara macam ni kita boleh mengendalikan pemakanan. Okey, setakat tu ada soalan sih apa-apa yang dah topik kita buka. So, saya sudah ngambil pendekatan yang terlalu mendalam kita. Saya akan short form kan ya. Kecuali sekiranya ada apa-apa keperluan kita boleh direct dengan saya dan nombor telefon jadi mudah untuk kita menerangkan dengan kita. So apa yang saya terjemahkan untuk isu-isu penting yang sangat penting. Di sampingnya kelak kita rasa si confident, confused, ada aja. Organ padam ni berapa lah powerfilia. Sebab apa tadi kedalaman air nan inci banyak fungsi. Pertama tadi apabila kita nak beri makan dan ikan dalam tahap 6 inci yang boleh tangkap. Contohnya powerfilia 24 jam apa yang tahu ataupun 48 jam ataupun seminggu sekalipun. Tekanan air 6 inci tidak akan membunuh. Ya rahsia sebenarnya. Coba kita nyimpan air 1 kaki, 2 kaki. Ketelan
ujung-ujung matilah sama-sama. Boleh jemaah sudah tuan. Confirm. Okey ya. Jadi ya cerita yang saya nak isukan. Kena sehingga kita nyimpan kayu tinggi dari paras air. Macam abang ceritakan tadi. Sedangkan bertinggi dia sedangkan ambil oksigen. Jadi sedangkan dalam keadaan yang normal, walaupun failure tadi, sampai di rumah tu kami on currentnya ataupun pumpnya 1 jam. Dekat ya tutup selama 6 jam. Hanya sejam sehari contoh. Dalam 12 jam kami cuma pakai 2 jam je current. Jadi cut cost kita pun electricity. Macam Macam ni. Jadi itulah teknik macam ni kita boleh mengekalkan silat dalam keadaan normal lah. Jadi simpan batu dan kayu tinggi dari paras air. Okey, saya rasa dah mau mencapai kepada ending story kita. Saya nanya kita orang tu sigat go kan? Abang busy kan? Takut ada job apa kan? Nak fokus dengan Datuk. Soalan, saya perlukan soalan. Memang kami mau dengar apa soalan. Walaupun kita belum beternak, memang kita belum ada apa-apa knowledge. Apabila kita dah nginang lah ayah, confirm banyak benda yang akan kita lalui lah. Kita orang pasti akan ada banyak soalan yang kita orang akan tanya. Momen tu, okey. Let's say kita mengadakan batu dengan kayu yang akan jadi lumut. Masalahnya bebas kan batu dengan kayu akan jadi transfer jadi lumut. And then boleh pakai ammonia boleh pakai kan sih ataupun situ dulu. Rasanya amonia tu merupakan kaedah saintifik saja. Untuk kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan sekiranya kita confuse, sangat confuse. Atau masa kita mula pameran di Marriott Hotel, jadi sudah CM dengan timbalan ada datang dan timbalan pun ada isu bab tu dan ada dibentangkan untuk bulan Januari 2021 untuk udang kara air tawar. So biarlah saya bila nak nunggu orang datang stok, saya lebih suka datang free je lah, sebab kita gabung dengan bayar. Satu tujuan, bila kita minat inang, kita inang lah, tapi inang betul-betul. Bila dah kita menginang betul-betul dan nampak perkembangan peternakan kita, susah pergi pertanian. Kita boleh isi koran, kita boleh makan kami ada nginang tu. Tidak pertanian akan feedback dengan kita, benar kita ada nginang. Okey, kami orang datang nak melawat kita. Contohlah, pertanian akan datang. Bapa dalam berapa banyak kita tanam, tidak pertanian akan bantu tanam pula inang. Firstly, so saya ngajar kita menternak tu rahsianya lah. Okay. Menternak pertama tanya awal itu. Kedua tanya kemampuan. Ketiga minat mesti ada. Jangan madak lah nginang tu minat sampai 2 hari. Kau nginang mana pilih kau normally lain lagi bini si best. Dah semua dengar. So biarlah saya sih mau merugikan setiap orang datang. Saya sih minta apa-apa bayaran, macam ada kos yang minta duit bayar atau biar atau finance. Dekat duduk di situ pagi sampai petang. Benar sih bang? Sehari-hari alamak boringnya. Sampai pernah saya mula khusus sekali dulu di Lutong, tapi bukan anda saya lah. Sampai orangnya seorang yang datang dia keluar, telefon dengan bini. Saya keluar, saya sengaja ada pintu dengar. Ya orang tua, aku sih tahu sampai petang tu. Kata lakinya ngepak. Bininya ngepak hanya nyawa pulang. Tidak saya dengar, maksud saya. Ya kadang-kadang boleh terjadi. So biasa, gunakan pendekatan yang ringkas, masa yang singkat, asal kita orang betul-betul faham. Okey, untuk penternakan yang boleh dibantu oleh sedap pertanian ialah satu, kita ternak dulu. Ternak dulu, Modal sendiri. Si ada pertanian terus nolong kita orang. Pernah nampakkan dulu benda kita minang tu. Si lama saya boleh introduce. Bukan je saya mada saya tu ada power dalam apa-apa saya ada, tapi saya boleh introduce kita. Encik, bahagian pertanian si Datuk ada minang under saya. Jadi bantulah kita. Bahagian apa biasanya tuan? Itu ialah fishery lah. Perikanan darat lah. Jadi kedua, apabila kita dah minang, pastikan yang kita penternakan kita upgrade time by time. Janganlah minang makin kolam di luar 4 kali 6. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun. Ya udah. Kayak mana yang sudah pertanian kami minang. Boleh tahan. Kami datang. Sikit kolam aja. Sia jualnya mak, sia bapak, sia anak macam ni tu. Jadi kita kena tunjukkan kita punya description dengan saudara. Adanya perkembangan daripada satu peringkat ke satu peringkat. Untuk sidak tadi boleh ambil sebagai inisiatif sidak untuk membantu kita. Apakah bantuan sebenar daripada pertanian? Tidak akan menyokong kita daripada grant sebenarnya. Bila kita dah nginang, kita boleh buat macam yang saya buat lah. Saya boleh terlalu gila sikit kolam untuk mak bapak semua. Contoh. Kedua, sikit kolam untuk pemindahan.
Okey, lagi sikit kolam lagi graded. Lagi sikit kolam lagi untuk pembesaran dan untuk kembalikan kepada induk semula. Jadi apabila kita melalui peringkat yang akan kita lalui lah. Pertama ialah peringkat kita minang induk. Induk tu bergabung dalam satu lokasi. Itu adalah first stage yang kita kena lalui. Kita kena mahir macam ni jaga mak bapak tu kekalkan sida dalam keadaan sihat dan boleh bertelur. Dan kedua, kita akan ngambil yang bertelur tu, kita akan study memindahkan induk bertelur. Okey, stage kedua tu kita kena lalui. Lepas tu tadi nak dah sebulan dalam dia dah dicek bertelur pindah. Stage yang ketiga, kita dah boleh memahami macam ni sidak tu mengeram, jaga sidak lah, jaga induk tu dalam musim mengeram, sehingga penetasan. Ya, stage keempat ialah anak kita keluar. Kita kena mahir jaga anak baby. Macam kita jaga anak kita lah. Suburkannya, beri makanan yang sesuai, besarkannya dengan sempurna. Penjagaan anak. Barang makan. Untuk seterusnya, topik tu ingat lah, barang makan. Okey, yang keempat, yang kelima, pembesaran anak-anak lah. Dan keenam sekali ialah anak dia tadi kembali kepada menjadi induk semula. Ini apa-apa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita boleh melalui semua detik air anggap kita orang pas. Kita orang perfectly boleh mulai. Tapi satu daripada peringkat tu kita condemn. Contoh, kita menjaga pengeraman dan penentasan. Kita belum mahir, gagal lah. We have to go back to station number 2. Kita kena buat ulang lagi. Jangan cepat condemn lah. Tapi proses tu saya anggarkan dari 1 sampai ke 6, paling jahit pun dalam 2 bulan kita dah fully understanding. Fully understanding. Lepas kita dah pandai, dah mahir jaga tu tadi, okey, kami simok minang lagi manual. Mindah ke siang, mindah ke situ simok. Tapi kami mau mula satu kolam yang agak besar, mungkin 2 kali meja tu lah contoh. Buka tu ke situ. Okey. Stationary situ kami simok lagi nak mindah yang bertelur. Boleh. Inangkan semua mak bapak, anak cucu cicit bergabung dalam dia. Tapi syaratnya kita kena sediakan pelbagai rumah. Tadi kita udah nanggar rumah di luar nak pipe-pipe nak. Pipe untuk sidat tu pertama ialah lubangnya ialah 1,5 inci, panjang 4 inci. Lekaya yang keduanya ialah pipe 2 inci, panjang 5 inci ke 6 inci. Jadi rumah-rumah untuk anak ulatak, untuk induk-induk ulatak bermula daripada saiz macam tu. Jadi ke situ, jadi saiz tu tadi adalah untuk sidak tadi membesar dari satu peringkat ke satu peringkat. Jadi untuk rumah-rumah anak ulatak tadi sekurang-kurangnya saiz macam tu, pipe yang 1/2 inci, panjang 2 inci, ataupun lubang 1,5 inci dan panjang 2 inci. Jadi kita sumbat dengan straw. Kena rapat lah, apa namanya tadi, ketat lah straw supaya si mudah dikeluar. Sama juga tu straw ABC. Jadi peringkat pertama anak atas dah ada rumahnya nak. Kayak anak yang dah membesar dalam sebulan 2 bulan ada rumahnya nak. Jadi yang sebulan 2 bulan ni dapat masuk lagi, yang akan masuk straw. Dan seterusnya yang mungkin membesarnya akan ada rumahnya pun. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kami semua nginang lagi berpindah ranah. Kita dah mahir, dah pandai. Si perlu lagi nak praktikal apa yang okey boleh inang dalam satu lokasi, tapi kena semua batu, kayu, dapat PVC, rumah-rumah anak semua lengkap dalam dia. Dan tanaman air dan satu kolamnya semua ada. Jadi kita sih perlu lagi nak buat pemindahan. Jadi kita udah mahir, dah pas, kita boleh menternak dan boleh harvesting di dalam kolam tempat kita menternak. Faham? Besar lagi kolam lagi bagus. Dan ini dengan air. Air pun sama. Masih. Paras memang digalakkan minnya maksimum 6 inci. Banyak rahsia 6 inci yang saya sudah uraikan tadi. Okey, yang seterusnya apa dimakan anak tu sebenarnya? Kita ambil contoh baca. Okey. Contohnya, pipe yang perlu tak diikat ataupun ditanahkan. Saya galakkan yang digam. Contohnya macam yang di luar tadi yang dalam kolamnya, kalau boleh gam kan lah di antara pipe. Pertama saya galakkan gam, banyak orang takutnya ada chemical. Gam tu punya si keringnya jadinya akan mengeluarkan chemical. Tapi bila dia dah kering, dia saya akan mengeluarkan apa-apa chemical lagi. Dia dah beku dah.
Okey. Kita nikat pakai kabel tie, kadang-kadang sudah lap tu, kadang-kadang macam-macam dia olah. Gigit-gigit-gigitnya. Kabel tie. Gunanya kata orang Beleda. Banyak pemula orang dulu, dah student datang. Lepas tu saya buat laptop di Unimas dulu. Sir, Iman Haji, kami pakai Beleda boleh tak? Boleh try ada lagi. Tapi something will happen. Getah boleh tak kata saya? Gelang getah? Boleh, just do it. Then apabila resultnya kelak madah dengan saya. So tidak akan kadang-kadang tidak boleh menggigit, so sudah tu jenis predator lah. Jenis yang suka menggigit apa benda sekalipun. Jadi terbaik kita guna gum, glue yang gum pipe, satukan pipe demi pipe yang boleh kita gabung seperti rakit. Okey, jadi pemakanan untuk anak kelas. Saya ambil contoh baca. Okey, pemakanan untuk anak kelak. Kalau makan tradisional pun, pertama ialah putih telur. Ya. Jadi telur sebiji ya, costingnya sebiji 30 sen bah telur. Berapa dibandingkan dengan baja sepaket 18 ringgit. Nah, kita tutup cerita tu dulu. Kita huraikan tentang pemakanan anak ialah menggunakan putih telur. Jadi ambil sebiji telur, rebus telur ya. Lekat rebus, betul-betul masak. Belahlah telur ya kepada 4 bahagian. Warna kuningnya kita ambil putih. 1/4 daripada putih telur tu kita ambil cincang macam pisau, masukkan dalam apa tadi lapis, cuci. 1/4 daripada telur tu boleh dimakan untuk 1,000 ekor anak lelak yang baru menetas ataupun berumur dalam seminggu ke 2 minggu. Jadi pemakanan anak lelak tu kami galakkan 3 hari sekali. Bukannya hari tu beri, besok beri, kita rindu hati lah, dia juga sudah cepat besar. No. Sebab kita mau jaga kualiti air. Jadi pemakanan untuk anak lelak tu tadi faham abang? 1/4 daripada putih telur. Ambil pisau cincang, lekaya masuk dalam tapis, cuci dengan air, dan taburkan beri atau makan. Jadi kita boleh beri selang 3 hari sekali. Ada soalan? Kalau airnya selalu ditukar, bagus ke sih? Bagus. Kita akan story bab air lagi, ulang balik. Okey, selain daripada putih telur, tu faham pemakanan yang sangat murah. Jadi kita yang lebih 3 gitu simpan dalam peti ais lah. 3 hari depan baru kita guna lagi 1. 6 hari depan guna lagi 1, 9 hari depan habis. 30 sen yang belanja untuk berapa kali penggunaan sangat murah. Dan kedua, kita boleh menggunakan cacing-cacing tanah. Ya sesuai untuk anak lelak lah, tapi merasa kita si confident, jangan. Sebab cacing tanah tu kadang-kadang kita si tahu berapa jumlah yang betul-betul menepati jumlah kepada anak lelak yang berjumlah 1,000 ekor. Tapi mungkin kita nak coba boleh bilanya dah macam sehari terbiar cacing yang bangkai cacingnya, saya habis dimakan kita boleh buang. Sebab cacing perlu cuci ya. Tanah yang ada dalam badannya sangat bagus untuk pembantuan amonia, kalsium, banyak semua lah. Berinya. Tapi jangan sengaja tanah sekali masuk dia. Sudah testing macam tu pelik-pelik. Abang ada soalan? Boleh kita guna untuk induk, tetapi mungkin kita banyak kerja. Berbandingkan dengan ubi kentang ataupun jagung makanan ayamnya, asal kita sengaja nak mengukus telur untuk induk-indukkan. Sekali-sekala boleh, tidak masalah. Okey, jadi yang seterusnya ialah cacing. Yang ketiga ialah baja. Jadi baja tu kita ciptakan memang jenis yang agak kasar, memang khas untuk yang dewasa sebenarnya. Jadi dulu kita ada jual juga untuk baby yang dah hancur lah. Tapi bila kita beli untuk baby aja, mungkin susah untuk diberi dengan yang dewasa. Mana sih? Yang dewasa sih dapat ngambil. Jadi cara macam ni kita nak beri makanan baby tu tadi, untuk beri makanan baby yang berjumlah 1,000 ekor, kurang-kurang banyak tu, okay? Ataupun sedikit kurang pun boleh, sebabnya kelak dikisar dengan pesobat. Jangan yang jadi tepung je lah, at leastnya tadi kadang kasar sedikit lah, ya sesuai untuk pemakanan baby pun untuk 3 hari sekali, selang 3 hari, selang 3 hari. Sebab anak tu bila dia makan tu more faster grower lah, berbanding dengan telur lah. Telur memangnya jimat.
tapi laju lagi panjang lah, sebabnya mengandungi CS, fiber, protein, semua lengkap dalamnya. Okey, jadi faham tentang pemakanan anak-anak yang baru menetas. Jadi anak-anak tu tadi janganlah kita sampainya saiz macam tu, kita muridnya telur. Oh, ini nyaman palanya makan telur hari ini. Okey, kita kekalkan sekurang-kurang dalam 1 bulan kita beri sidak makan telur. Apabila anak yang dah mencecah kepada setengah inci ataupun seinci, stop. Kita boleh beri makanan yang dewasa. Macam buah-buahan ke, sebab giginya dah kuat lah. Sebab baby tadi giginya sangat lembut nak. That's why saya galakkan kita boleh makan putih telur ataupun baja yang dah dihancur. Baik, ada soalan lain? Lepasnya menetas, anak berapa hari boleh? Apabila dia dah menetas, sebenarnya kita sih nampak tu perkara tu. Melainkan kita apabila kita minang dalam satu akuarium, kita seboh nyimpan dalam bakul. Kita simpan dalam satu akuarium, satu induk yang telur, dan kita boleh nanggap apa habitatnya. Anak tu yang menetas daripada perutnya dah keluarnya, belum ada terus sebarnya pun, yang akan balik lagi dengan maknya. Masih banyak lendir dekat perut maknya yang akan dimakan. Ibarat anak yang menyusu ibunya. Sekurang-kurang dalam masa 1 minggu, 2 minggu, dia masih berbalik-balik dengan maknya. After that, barunya akan survive. Maknya pun dah semua peduli dengan anak lagi dah. After 2 weeks. Sometimes maknya pun akan hunting anaknya bila maknya lapar. That's why apabila anak kita tadi dah menetas dalam bakul ya, tolong pastikan 3-4 minggu tolong ambil maknya. Dah ada anak lagi, pindahkan ke tempat lain. Dan teknik macam ni kita menghindar daripada kos kematian anak yang tinggi. Tapi menghindar tak cukup makan, jangan untuk berlaku kanibal. Bukannya mak makan anak aja, mudah kelaparan. Bapak berbunuh dengan mak. Benar. Yang akan cari macam ni untuk tidak sebab. Ada soalan lain? Kalau nak ekspor, ada MyGaps macam ni, ada dapat license MyGaps? Itu semua boleh melalui veterinar. Pergi ke veterinar. Kami ekspor pergi ke Brunei, Sabah, yang luar daripada Sarawak lah. Kita direct kepada veterinar. Kita minta permit daripada Sidat lah, import ekspor. Kita kena mengeluarkan ekspor permit daripada situ dan import permit daripada negara yang minta. Macam Brunei lah. Yang bola macam dia lah, Sabah macam dia. Kami pergi veterinar isi korang, tapi kini tu semua online lah. Boleh direct kepada veterinar. Bukan Matrade akan link ke Mafi. Ya kami sih pasti, tapi selamat tu veterinar yang bola urusannya. Okey, jadi ada soalan lain tentang bab pemakanannya? Tidak, untuk anak-anak. Dan last kali kita akan menuju ke bahagian marketing. Jadi sebelum pergi ke situ, ni tahu kita ada apa-apa yang apa nama tadi dalam fikiran kita, mungkin ada soalan yang diajukan. Kita kelakar dulu, cuba. Start daripada 2,5 inci. Tapi 2,5 inci tu belum terlalu matang, dia masih anak-anak. Macam adik tu nak umur belum balik lah, 3 inci pun dah meningkat dewasa, tapi standard yang betul-betul matang dah boleh bertelur dengan sempurna ialah 4 inci. Betul lah. Itu ibaratnya underage kahwin dengan underage. Maybe persenyawaan pertama boleh anaknya terjadi terbantut ataupun tidak terjadi dengan sempurna sebab masih kecil dan apa. Jadi usia yang 4 inci itu memang dah perfect sempurna, boleh menjadi induk yang boleh menghasilkan telur dengan sempurna. Apalagi yang 5 inci, 6 inci atau semua memang dah pramatang di laut. Jadi saiz 2,5 inci tu boleh menghasilkan telur, tapi mungkin jumlah telurnya dalam 100 biji telur. Rate-nya mungkin 60-70% boleh hidup. Tapi selalunya yang tu memang drop dari 50% lah. Boleh hidup anaknya. Kalau tu 4 inci, 60-70% boleh survive anaknya. Sangat tinggi. Dan jumlah telur yang boleh dihasilkan tu lebih kurang dalam 300 ke 400 biji telur. Maksudnya dalam 6-70% pun at least lah hidup dalam 300,500 ekor anaknya boleh hidup lah. No? Dan tu memang agak ialah sebabnya masih terlalu muda. Okey, ada soalan lain lagi? Macam lah, ini tak dia. Ini dia tu dia. Pala keko. Kita sukanya dari pala keko, bukan dari situ. Dari pala. Okey. Mungkin saya ada soalan, kita just direct kita marketing. Okey, marketing adalah perkara terakhir yang kadang-kadang membuat orang confused. Jadi marketing tersimple saja saya cerita. Yang boleh dijual di sini.
boleh makan, restoran, hotel, public, pasar ikan. Pernah sengaja benda tu ada pebulak silaku, nasi. Mau jual kat pasar ikan, kat pelik semua beli. Banyak orang nak makan, kenal nasi. Okey, selain daripada yang kita sengaja bola COD makanan, kita pernah bola tu, pernah mencukupi sasaran. Kita bola nasi lemak yang agak besar yang berbekas, nasi lemak berkaya decoration lain dan 2 ekor lat dengan harga RM22 dan queue up daripada semua office pun sudah cukup. Jadi kami terpaksa stop, kami terpaksa membantu tenaga untuk mengajar kepada breeder-breeder untuk bergabung marketing. Faham sih? Macam diri Minang. Contohlah, kita boleh keluar 5 kilo, boleh gabung. Mungkin kita boleh support untuk marketing. Tapi mungkin kita sengaja sih mau jual untuk marketing, kita ada bayar on marketing, bagus. Jadi marketing pertama ialah untuk restoran, hotel, kedai makan, faham? Yang kedua, marketing ialah untuk breeder ke breeder. Macam kata Abang Inang, okey, Inang lah 2-3 bulan. Banyak dah, besar-besar tu lah bang. Rasa hati nak jual. Perlu kita nunggu sampai yang jual kedai makan. Take time yang sangat lama lah hati nak. Oi, kawan datang ke rumah nang tengok nang Inang. Nak menjual lah. Hati nak. Si patut kita sih boleh tolong kawan tu nasi. Boleh jual melalui breeder ke breeder atau kawan-kawan ataupun family. Depend dengan harga kita pun. Mungkin kita costing pertama tadi contohlah. Pemodalan kita pertama 900. Contohlah kita nginang. Dekat 3 bulan kita nginang dah banyak berapa? Besar-besar macam tu. 2 inci artinya. Bala-bala kawan-kawan yang beli benar nak? Mesti salah kita jual RM5 sekor benar nak? Jadi mungkin kita dah jual 100 ekor dah berapa? 200 ekor dah berapa? So anaknya akan menjadi banyak-banyak mana? Kita dah boleh bagi tadi kita pak. Nah, the rest is kita molah untuk income yang seterusnya. Faham sih? Mungkin tak sengaja nak nunggu sampai dia besar untuk marketing. Tunggu, mesti mau, mesti sempat, kita boleh keluarkan untuk siapa-siapa yang berminat. Ya, salah satu daripada section marketing. So, saya ngajar dengan Sedap Pertanian pun sama. Sedap Pertanian itu akan study dengan saya almost 1 tahun. Bukan sekejap, mungkin 2022 baru boleh dikeluarkan kepada farmer. Lama saya ngajar Sedap tu, 1 year. Starting next year lah. Jadi, pengeluaran dari pertanian memang sangat murah. So, ikan telepia dekat pertanian ke bulan 20 sen sikor pak. Anak benihnya. Kenapa? Sama je. Latuk lah apabila dia dah berkembang biak. Bulan madah pertanian akan jual mahal. Dia akan jual murah. Mungkin RM2 kan, RM1,5 kan sikor tau. Yang size besar macam tu. Tapi mau nunggu kepada tahunnya mungkin kita dah terlambat. Sekiranya kita yang memulakan, kita sama stage dengan pertanian. Kita si faham rujuk. Now, si faham dengan saya pergi pertanian, rujuk pun boleh. Jadi kita dalam satu kumpulan. Jadi tentang marketing, saya sih ada penterjemahan yang paling sesuai. Untuklah penterjemahan marketing yang sangat tepat sekali. Okey? Jadi ada soalan? Ada masalah tentang marketing? Mau sengaja nak jual kedai makan pun boleh. Kita dulu ada molah frozen. Mix sizes dari 4 inci ke 6 inci sekilo, lebih kurang dalam 35 ke RM80 sekilo. Untuk penetapan harga lat tu untuk jualan, siapa yang selalu menetapkan? Saya ada. Jabatan Pertanian saya akan ngaco bab tu. Saya dah dalam bidang tu dari tahun 2007. Saya mengekalkan harga 1 inci RM4.50 sampai hari itu. Sehingga banyak tumbuh semua breeder-breeder baru tu sudah jual low than my price, tapi saya sikit satu. Sebab harga saya boleh kekalkan bertahan dari tahun 2007 sampai kini tu. Dan pertanian pun baru detect saya dalam beberapa waktu tu dan tidak baru kenal saya. So the first in Sarawak lah. Saya sih mau nak cakap lebih-lebih lah no. Saya merupakan peneraju pertama dalam Sarawak tu. Saya mula berdato dari 2007. Mesti ada orang tahu. Saya daripada Dibah bangkit dari ibu, bangsit. Sehingga kita tahu bahawa sudah pertanyaan kami cari kita dah berapa lama. Jadi saya invisible sebelum tu lah. Jadi bila saya dah menaung harga macam tu, sikit salah kita nak jual dengan harga kita berapa. Sebab bila kita dah beli daripada saya, kita ginang, kita memang sebagai student saya dan saya ngajar kita, tapi saya sih boleh ngaco marketing kita. Wahima kita nak jual dengan kawan-kawan 5% siko pun sudah boleh ngaco. Nah sih bang, apa boleh mendapatkan harga murah, kita boleh pergi banyak di mini tu yang mentenak. Contohlah, yang non murah, jangan beli dengan Abu Bakar. Saya dah masalah. Sebelum ada jual sekilo RM80, silakan. Tapi ilmu pengetahuan yang saya salurkan kepada kita yang sangat penting. Beli pun kita sia situ dengan harga murah, tapi saya dapat terjemahan kita, saya ada after sales service dengan kita, apa yang jadi? Nasib. You condemn
Beli murah bah, siko sini 5, beli 100 ekor, 200 ekor. 40 rumah nginang sebulan Pak mati semua. Okey, saya kata murah, beli lagi sekali. Kita sedar sih 5-6 kali kita beli berapa kos. Benar sih. Ya yang saya nak madah. Jadi pun saya madah dengan sidak pertanian, sidak pun madah dengan saya. Tidak sih kisah tentang bab harga. Yang penting you boleh mengajar sidak dengan suku. Oh, okey. Ada soalan Koperasi lagi? ada bang? Hah? In future nak mula koperasi. Rasanya lah kami ada berbincang dengan jabatan lah. Kita akan cuba lah. Kita akan cuba rungkaikan benda tu untuk semua lah sebenarnya. InsyaAllah. Yang planning kami orang sebenarnya. Terus kami ada kontak matret. Okey? Kami tu kaki jual lah. Aku si minat lagi. Aku suka jualan. Okey. Sampai midin di Singapura aku dah Ay, biasa. Tapi it's just that yang letak nama kita manusia dah once dia dah conquer that market, kita si boleh masuk. Yang si orang kita masuk. Boleh kerana. Yang si boleh aja. Yang dah conquer orang atas. So that's why kami harapan kami letak kalau dah mula lato kita ada persatuan. So one channel ya kumpul semua ada minat kumpul jual. Yes. So balik lagi kepada kita juga. Betul. Income bulan pun ada, tahunan pun ada, jual dividen dan sebagainya. Because bila kami kena midin kita nyatek kami personally. Nyatek kami personally, jangan ngaco market aku dah. Biar tu kan. But never mind. Ya satu pengajaran untuk kami. So that's why kami mencari benda lain supaya a new benda yang orang expert cerita. Kami suka jual aja sebenarnya. Saya ajar kita orang lah dalam value peternakan dan marketing. Pertama, honest lah. Dan kedua, kita jangan tamak. Sebenarnya tangan kita cuma ada 2. Kita terlalu rakus juga. Rezeki dah dari susun Tuhan masing-masing. Walaupun kita akan muslim, saya direct 5 dah. Kita masing-masing ada panduan, ada pegangan dengan agama masing-masing. Nasib. Since rezeki kita ya rezeki kita lah. Kita nak over gila kata orang, ujung-ujung kita si mampu. Mudarat kita mampu. Nasib. Kita just buat apa yang patut. Yang kita fikir kita boleh buat, kita buat. Kita boleh kongsi, kita kongsi. Macam kami terus terang mana, kami sanggup berkongsi free of charge everything. Ya lah. Even kita contoh lah, ada orang datang gila-gila di situ. Boleh sih kami bermalam situ, kami mau nangga apa terjadi dengan sedang. Boleh customer lah, boleh Google lah, boleh lagi, tidak masalah. Apapun kita mau kami boleh sumbangkan. Yang penting kita boleh manfaatkan lah. Okey, ada soalan lain lagi. Bermakna kita dah berada di penutupan. Jadi sebelum apa-apa, sambil-sambil kita minum, boleh bercerita. Okey? Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang datang sudi nampak saya di situ lah. Jadi sebelumnya saya nak ambil gambar dulu. Saja. Topeng sedar, topeng. Kan bang macam kita bang dah minat banyak bang mesti kita berkobar-kobar asal nak jual kan. Sejak tu market tu tak mas market player besar-besar maknanya nak gauk-gauk lain cara nak pun ada koperasi kita orang nak minat-minat. Sebenarnya yang diceritakan kita tu dah wujud. Lama. Tentang lak wujud. Lama. Yalah. Tapi pun lagi kita nak ngambil yang negatif lah. Benda tu saya akan jadi. Betul. Betul apa nama? Kenal pun. Mas. Nampakkah? Kau tekan ni. Okey, mana? Okey, jom kita silakan dengan jamuan. Terima kasih bang, beri ilmu yang Untuk air panas, bermanfaat tu. untuk air orange, mineral, kuih. Tolong perempuan pak, tolong berikan, tolong fill nama kita semua lawan dekat. Bang, terima kasih bang, beri ilmu tu bang. Hai, sama-sama banyak-banyak. Dan kita sama-sama boleh mengolah something yang ada manfaat. Di kebunung ya adiknya macam bagaimana ada kilang untuk mengolah pepek ada nasihat belum? Ya sih pasti kami. So kami bahagian fishery dah. Okey. Boleh kita datang, dialu-alukan lah datang. Tapi untuk lawatan lab tu, kami cuma boleh mengundang sesiapa yang tertentu aja untuk kami datang membantu dulu. Membentuk apa? Nah, sudi-sudi lah. Malu. Nah, jangan malu. Ya, air panas ya boleh mulai kopi, air panas semua. Nah, kan?
Ah, itu main kan? Baik. NSTP kan? Thank you, Deng. Nah, pola dari pun sekarang. Lah dan cerita lah dan dengan lagi. Ya, ya. Ada signal. Signalnya yang selalu nutup ekornya macam tu. Selalu nutup ekornya bergerak sia situ dalam 3 minggu. 3 minggu. 3 minggunya. Nya betina lah, macam ya atau betinanya. Nutup ekornya bergerak sia situ. Namanya ada hiding something. Nah, kita suspect betul. Berapa size yang menyedar macam ni, Abang? Ya size daripada 2,5 inch. Udah panen Mana apa? boleh bertelur lah. Kemudian nak ada nyimpan telurnya makan untuk ekornya. Ada kita juga. Ada kita juga. Sila. Ada dengan pipe-pipe yang kat now macam ya. YouTube memang selalu kita nak macam ya. Tapi formula macam ya, kadang-kadang boleh menyebabkannya stres. Yang saya galakkan bila kita dah detect ekornya tutup, kita coba sentuh dengan kayu, punya lagi bergerak sesuatu bentuk ekor, bermaknanya ada apa keluar. Ambillah penyedok, angkat slow-slow dengan penyedok, turunkannya di tempat dalam pakuan pun dia yang pun yang bergerak keluar. Jangan ada sentuhan tangan. Nah, yang kadang-kadang kita pegang asam, rebak habis ekor terpelantin. Kadang-kadang kita boleh temu induk yang mati dalam keadaannya ada telur. Stres, keguguran. Sama lah macam ibu yang hamil nak bila dimbak jalan grot, apa nama tadi jalan yang bergegar, mungkin boleh keguguran. Air minum air. Cepat bola air. Aku lagi. Weh bukan. Ini ampun projek. Udah berapa sebulan ada? Ya dah 20 ikut mati. Rekod itu rasa sesuatu. Kalau kerja, Ada khusus dibuat oleh flexibility ya. Isi tahu bantu yang ada dekat pasar kita dekat Abdul. Lalu saya dah kontak-kontak. Ya, pulas punya dia di sini. Jadi center dekat blok. Situ kita kita Siti Payung buat. kalau pergi ke jual ke situ. Nak dalam satu tiga. One two three. Cuma juga minta sebarang Kita gaya. bangunan cita ya. Lama sekali orangnya. Kita bangunan kita orangnya di situ sudah ada macam parit. Yang tiga-tiga. Tapi mau mata telefon. Jadi kini itu pun kami ada olah closing dia. Jualan anak berdiri Jualan dah. closing untuk penghujung tahun. Kita ada olah dalam setahun ada 2 kali. Satu adalah Hari Merdeka dan kedua penutupan tahun. Jualan untuk bidder-bidder siapa yang berminat lah. Dan fund daripada kami siap menanggal jumlah pembelian. Sebab kami ada beri tambahan anak benih. Dan dalam pembelian kita kami ada beri sistem insurans dengan warranty. Maksudnya sekiranya berlaku kes kematian dalam peternakan kita, kami biasa beri warranty dalam masa 1 bulan. Tetapi seandainya kita minang lebih daripada sebulan, lagi juga terkapak-kapak, belum pandai gila, masih itu ada kes kematian, insyaAllah tolong refer, kami boleh membuat gantian semula, ataupun kami akan datang melawat lokasi kita, nanggap apa masalah yang kita lalui. Kalau kami mau benda itu diinang daripada kemauan kita, tidak ada paksaan. Saya Makassar, saudara. Because bagi kami lah, it's bagus ngajarnya how to cari duit di pun sambil menjadi student. Benar sih, bukan bercangkul, bukan berkorek, bukannya berkupak, Starting daripada kosong lah. Jadi standard benih yang kami keluarkan lah mengikut package memang 50 ekor. Starting package yang ada di situ lah. Tapi mungkin kita semua pun go to 50. Mungkin kita nak coba 10 ekor, 20 ekor. Saya ada larangan, saya ada paksaan.
kami keluarkan yang starting from 3 inci ke 4 inci. Dan 50 ekor pembelian kami ada menghadirkan tambahan benih kurang-kurang dalam 15 ekor. Harganya semua seinci 4 inci setengah, semuanya 3 inci. Ni apa nama? Masih salah kami Invest tak ada. Aku dah mula apa? 13 ringgit, Buat sendiri. 5% kan? Belakang 4 inci, sebelah kiri aja. 4 inci 18 ringgit, Kita kalau apa 5 inci 22 ringgit 5% seekor. Ayah, aku tu macam-macam jual. Mengikut package kan, dikali 50 ekor, package yang terendah lah. Tapi sepatutnya sih semestinya kita nak ikut pemula tu. Banyak breeder-breeder yang ingin mencoba dulu no. Mungkin 10 ekor, 20 ekor sudah boleh. Tapi untuk standard lah kalau kami tahu nak berapa ekor yang akan bertelur dalam tempoh kita berternak dalam masa 3 minggu. Kami ada schedule-nya pun. Apa-apa berapa harinya package tu Tuan? Ya, dekat dindingnya. Ni bang, tengok bang. Ni gambar bang.